والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamil bil khairi ya karim. Amma ba'du. Pertama sekali kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasihan belas kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita peroleh di malam ni membawa bekal dalam kehidupan kita atas dunia yang sementara ni, dan juga kita akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada kita di alam akhirat sana berbentuk darjat peringkat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari ini kita hubung lagi dalam pengajian kita sirah para anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul, yang kita tak habis lagi cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah kita mendalami ataupun kita telah membaca bagaimana surah Yusuf daripada ayat pertama hinggalah di hari ini kita memasuki dalam ayat yang ke-23 nanti kita masuk dalam ayat yang ke-25. 25 ke 27? 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Walamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Daripada kisah yang terdahulu yang kita telah baca, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam apabila dia telah bersama dengan Zulaikha. Apabila Zulaikha telah kunci pintu rumah dia yang berlapis-lapis nak sampai kepada bilik dia, iaitu riwayatnya ada yang mengatakan 7 pintu, daripada pintu rumah besar yang pertama nak sampai kepada pintu yang terakhir kepada bilik dia, iaitu 7 ruang pintu. Maka akhirnya apabila dia telah kunci semua pintu-pintu itu, kemudian apabila dia dah bersama dengan Yusuf alaihissalam, maka dia telah mengajak Yusuf alaihissalam untuk bersama-sama dengan dia. Sehingga kan dia beritahu kepada Yusuf, mari haylatak, marilah sini, supaya dia dapat memperlakukan dengan kehendak hawa nafsu dia, iaitu persetubuhan dengan Yusuf. Tetapi kerana hafazah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Yusuf telah elak, sehingga kan berkejar-kejaran mereka berdua di dalam bilik. Dan akhir sekali apabila berkejar-kejar itu, Zulaikha telah memegang baju Yusuf alaihissalam, tarik, maka koyaklah di belakang bajunya.
Maka apabila koyak tu tadi, Yusuf telah berdempet dengan pintu bilik tu tadi. Akhirnya riwayat telah mengatakan bahawa telah terkeluarlah air mani Yusuf alaihissalam di celah-celah jari dia, kerana dia pun seperti manusia biasa juga, dengan kecantikan Zulaikha, dengan jangok ataupun berhiasnya Zulaikha, sehingga kan memakai baju yang nipis, nampak anggota dalam tu tadi tu, sehingga kan Yusuf pun tak sabar. Tapi apabila penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Yusuf, maka Yusuf dipelihara oleh Allah Taala. Akhir sekali pintu pun terbuka, maka Aziz duduk depan pintu. Kemudian apabila Aziz duduk depan pintu, Aziz pun terkejut dengan apa yang telah berlaku kepada isteri dia, dan isteri dia telah mengatakan bahawa kata Yusuf lah yang nak buat khianat terhadap diri Zulaikha. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah pamerkan cerita bahawa kata orang betina yang dikatakan oleh mufassir, iaitu budak kecil perempuan, dia baru lahir, tak pandai berkecek lagi, tapi dia jadilah orang panggil sebagai membawa bukti bahawa kata Yusuf tak bersalah apabila dia berkata dengan mukjizat yang ada pada Nabi Yusuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Yusuf, sehingga kan budak tu boleh berkecek, boleh berkata-kata. Yang Abu bagi tahu kata minggu lepas, iaitu 3 orang budak yang boleh berkata-kata di atas dunia ni, iaitu pertamanya iaitu budak yang ketika Yusuf yang dizalimi ni tadi. Yang keduanya iaitu budak yang boleh berkecek ketika seorang wali Allah Juraish yang mana telah dikhianati, di mana budak tu mengaku bahawa kata bukan Juraish yang buat khianat kepada seorang perempuan tadi, padahal iaitu pengembala kambing yang buat khianat. Yang ketiganya iaitu kepada Nabi Isa, pengakuan bahawa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila budak ni berkata dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi SAW kisah Nabi Yusuf, yang mana kisah ni tadi tidak ada sesiapa pun yang mengetahui, kerana jarak masa yang panjang, sehingga kan tidak ada orang yang dapat mengetahui kisah sebenar Nabi Yusuf. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi SAW, maka inilah ceritanya daripada ayat pertama surah Nabi Yusuf sampai kepada ayat 101. Lepas tu budak tu bagi tahu, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Dan jika baju Yusuf tadi koyak daripada belakang, maka dustalah perempuan itu, iaitu Zulaikha ni bohong, dan Yusuf adalah daripada orang yang sebenar, orang yang benar. Walamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, dan setelah suaminya iaitu Aziz tadi lihat baju Yusuf, bila budak tu kata kalau koyak dek belakang, mana kata Yusuf lah yang sebenar, Zulaikha lah yang tak sebenar. Maka si Aziz ni, suami pada Zulaikha pun tengoklah baju Yusuf tu, tengok baju Yusuf, innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Bila Aziz tengok baju Yusuf koyak daripada belakang sengoti, sungguhnya koyak daripada belakang. Kalau lihat depan, mana kata Yusuf yang nak buat khianat. Ini maklum. Katakanlah, ya sesungguhnya ini adalah daripada tipu daya kamu orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amat besar pengaruhnya. Jadi apabila Aziz tengok pada baju Yusuf, koyak lek belakang. Bila koyak lek belakang, apakah yang Aziz buat pada Zulaikha? Aziz dia murih kepada Zulaikha, sekadar dia bagi tahu kepada Zulaikha ni sungguhnya daripada tipu daya kamu. Faham kata riwayat daripada mufassir lain, Zulaikha ni tadi dia di antara isteri Aziz. Aziz ni dia bukannya bini sore saja.
bini dia banyak orang. Bila kata bini dia banyak orang, maka dia nak bagi giliran ataupun kasih sayang kepada Zulaikha ni kurang. Pasal banyak orang. Bila kata banyak orang ni, orang panggil tak sempurna lah apa yang sepatutnya seorang suami bagi kepada isteri ni tadi. Bila tak ada sempurna ni tadi, maka si Zulaikha ni tadi buat gapo-gapo pun nak kata ke Zulaikha, tagi Zulaikha balas kelik kecek ke mungkek mana murih Zulaikha murih kepada Aziz, siap Aziz. Maka Aziz sekadar kata, ni adalah tipu daya kamu orang Tino. Orang perempuan suka menipu daya dah. Sesungguhnya tipu daya kamu ni amatlah besar pengaruhnya. Tengok orang Tino sekarang dah. Tipu daya sokmo lah orang Tino. Pakaian, percakapan dalam sekarang zaman sekarang ni kita tengok dah. Mana kata akhir zaman ni tadi banyaklah tipu daya daripada perempuan. Ni kisah tunjuk kata bahawa kata perempuan ni suka menipu. Habis lepas tu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ni. Aziz kata pada Yusuf, dia murih dah kepada isteri dia Zulaikha. Ni duk tipu gitulah. Tengok baju ni, baju cari dia belakang ni, bukan cari dia depan. Kalau cari dia depan, koyak dia depan, mana kata Yusuf sungguh nak buat kenakmu, tapi baju dia cari dia belakang ni, sungguh supaya budak ni bagi tahu. Mana kata mu ni nipu ni, mu tipu. Lepas tu Aziz pun bila kata nampak Yusuf ni, dia suruh Yusuf tak usah cerita pia, jangan cerita siapa-siapa. Kisah ni sekadar kita dalam keluarga kita ni. Sebab apa? Sebab Yusuf ni telah diambil oleh Aziz dan Zulaikha jadi anak angkat. Apabila dia masuk dalam telaga, buat tubik telaga, dia dijual, Aziz beli. Aziz ada bagi tahu yang dulu ayat Al-Quran Allah Taala bagi tahu kata supaya nak jadikan dia ni sebagai anak. Iaitu anak angkat. Jadi kita fahamlah kata anak angkat ni zaman dulu ada dah. Zaman sekarang pun ada juga. Zaman kita ni, apatah lagi apabila orang-orang ni dia akan lazim untuk ambil anak angkat bila, iaitu bila orang menikah, lepas tu tak boleh anak. Lama masa tak boleh anak, maka dia ambil anak angkat seorang. Bila lama ambil anak angkat seorang, perasaan isteri tadi tu jatuh kepada anak. Ayah ni tadi, suami pun jatuh kasih sayang kepada anak. Dengan sebab asbab daripada itulah maka isteri akan mengandung. Itu petua orang zaman dulu dah. Asbab daripada tu. Sebab kita ni faham bahawa kata orang Tina ni dia tak subur ni banyak sebab. Bukan sekadar bakar saja, tapi yang panggil ibu besarnya iaitu daripada keturunan dia. Kalaulah dia ni jenis anak beranak dia dua orang, adik-beradik dia dua orang, mak bapak dia melahirkan anak 2-3 orang, bermakna keturunan dia ni kurang anak. Maka siapa saja yang menikah dengan dia, maka payah nak boleh anak. Tapi bila mana seorang perempuan dia lahir daripada keturunan yang banyak adik-beradik, satu mak satu bapa sampai 10, maka orang Tina ni dia mudah untuk beranak. Tetapi ada juga sebab-sebab yang tertentu. Dia kadang-kadang dia punya rahim dia, orang panggil peranakan dia tu, dia sepatutnya peranakan ni dia mengadap. Apabila kemaluan jantan ni masuk, maka air mani mudah masuk sini. Tapi bila mana dia kadang-kadang dia terlungkup, orang panggil terlungkup tu ke bawah, maka air mani ni nak turun bawah tu tadi tak pergi turun bawah, lekat di atas ni saja, maka payah boleh anak. Setengah orang-orang zaman dulu bagi tahu makan burung but-but. Benar burung but-but? Dalam hutan, kalau orang jalan dalam hutan, burung tu cari koko, ekor hitam. Lepas tu dia musik but. Tapi daging bagi mazhab kita Syafi'i hukumnya haram makan burung but-but ni, sebab dia makan benda yang hidup. Lepas tu dia makan benda yang keji, tapi daging dia panas. Orang tua-tua kata sampai dia boleh membetulkan rahim tadi, dia boleh mencairkan apa-apa yang ada dalam rahim tadi, lemak ke apa, dia boleh mencairkan sampai rahim tu bersih. Bila air mani orang lelaki suami masuk, dia mudah untuk lekat anak.
di antaranya. Tapi kalau tengok dalam kitab Darus Samin, dia bagi tahu kata untuk mudah untuk orang tina beranak, zikir la ilaha illallah dan juga istighfar 4444 kali. Habiskan dalam masa 7 hari. Paling kurangnya 7 hari. Jadi insya-Allah orang tina tu akan mudah beranak. Akan mudah mengandung. Jadi apabila dia ni jadi anak angkat kepada Aziz, maka orang panggil kisah cerita yang berlaku dia dengan Zulaikha dengan mak tiri dia tadi. Aziz kata katuk cerita, tak usah cerita pia lah. Senyap-senyap kita sama kita yang sudah bahawa kata dalam keluarga Aziz ni tadi berapa orang ada? Aziz, lepas tu ada budak kecil tu. Lepas budak kecil tu pastilah ada orang yang mendukung dia. Lepas tu ada lagi siapa? Ada Zulaikha. Lepas tu Yusuf. Ada lagi tak? Riwayat yang lain kata ada lagi, iaitu khodam kepada Aziz dan Zulaikha tadi ada lagi dalam rumah. Bila kata gitu, Yusuf ada royak tak? Yusuf tak royak. Tak royak pia-pia. Rahsia. Yusuf simpan rahsia. Sebab Aziz ni orang panggil bapak tiri dah kata lagu tu. Bapak tiri ni orang panggil supaya bapak dah lah. Bapak kata senyap, jangan bagi tahu siapa-siapa. Maka Yusuf pun simpanlah rahsia ni. Dan engkau wahai Zulaikha, mintalah ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Maka Aziz tahu kata ya Zulaikha ni salah. Bila salah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu adakah Allah Subhanahu Wa Taala lagi riwayat kata bahawa kata sebenarnya Aziz ni dia bertuhankan selain daripada Allah Taala lagi, berhala. Tapi atas wajah orang zaman dulu bila kata siapakah Tuhan, mereka akan kata pertama sekali iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menyembah pada berhala sebagai wasilah untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panjang dalam segi orang panggil usul cerita tentang orang-orang yang terdahulu, yang zaman-zaman terdahulu. Wa qala niswatun minal madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha min dhalalim mubin. Dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir bermakna katanya peristiwa kisah daripada Yusuf ni tersebar luas. Siapa bagi tahu? Cerak bahawa kata Yusuf dak. Sidik, amanah, tabligh, fatana. Sidik benar, amanah orang panggil pergi pada apa yang diamanahkan. Aziz royak pada Yusuf, jangan sebarkan cerita ni, simpanlah cerita ni sekadar untuk kita ahli keluarga saja, sejuk, lepas tu senyap. Tapi ada sebar cerita ni sampai kepada semua bandar Mesir tu, orang pakat tahu belaka. Ni makna kata sebaran daripada orang lain selain daripada Yusuf. Mungkin Zulaikha sendiri, mungkin daripada orang-orang yang bersama dalam majlis tu tadi. Maka apabila orang perempuan bandar tadi menunjukkan kata semua orang bandar tahu cerita tentang Yusuf, mencerca hal Zulaikha dengan kata isteri Aziz tu memujuk hambanya Yusuf, berkendakkan dirinya nak buat jahat, nak bersetubuh dengan Yusuf. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf, mabuk gila bayarnya Zulaikha kepada Yusuf, sudahlah meresap dalam hati, lipatan hati dia. Kerana Zulaikha ni kita royak dah dulu, iaitu amiknya Yusuf umur dia dalam 14-15 tahun. Lepas tu zaman masa iaitu umur Yusuf 40 tahun. Jarak masa yang panjang, 20 tahun lebih. Maka dengan jangaknya Yusuf ni tadi, dengan elok rupa parasnya Yusuf, Zulaikha tak ledek. Aziz bini banyak. Bila Aziz bini banyak, nak bagi masa dengan Zulaikha ni kurang. Bila kurang, duk gila dengan anak tiri ni lah. Bila gila dengan anak tiri, duk hari-hari. Lepas tu Yusuf tubik rumah tak? Yusuf tak tubik rumah lah.
Riwayat kata Yusuf tak tubik rumah. Kalau orang Yusuf tubik rumah, nescaya orang lain semua tahu. Kata Yusuf ni jangan. Ni sekarang ni semua orang tak tahu. Zulaikha kurung, orang panggil kurung. Duk kerja buat dalam istana Aziz ni tadi. Orang tak tahu. Tapi bila mana berita ni tahu kata Zulaikha ni duk gila dengan hamba dia, budak dia, duk dalam rumah. Orang Tina pun nak tahu siapa ni sebenarnya Yusuf ni. Maka fahimlah kita bahawa kata Aziz ni orang besar. Setengah riwayat kata Aziz ni dia menteri kepada raja yang besar sekali, iaitu Rayyan. Yang kita royak Rayyan bin Khalid. Dia waktu tu jadi raja besar. Jadi cerita tentang raja besar ni tadi daripada asalnya Nabi Idris alaihissalam, kita tahu dah kata perkembangan di Mesir sana dia ada dah, nanti nak sampai kepada Nabi Musa iaitu Firaun ni tadi. Setengah riwayat kata atas daripada Nabi Musa ni sampai kepada Yusuf ni, orang panggil raja yang memerintah ketika itu dia tak ada zalim seperti zalimnya Raja Firaun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kerana kita royak dah dulu, iaitu apabila Yusuf ni tadi dengan adik-beradik dia lepas daripada belakang ni ceritanya, apabila dia telah berkuasa sehingga kan Rayyan bin Khalid ni mati, maka Yusuf akan jadi raja dan dia akan perintah dalam Mesir ni sehingga kan lapis keturunan dia iaitu kepada sistem hakim. Lepas pada sistem hakim barulah sistem raja, ni lah zaman Firaun yang zalim. Jadi apabila Aziz telah dalam nampak kata Zulaikha ni karut, lepas tu dusta, lepas tu berita ni telah sebar sampai kepada perempuan-perempuan, mana kata Aziz ni orang besar. Lepas tu setengah riwayat kata Aziz ni adalah metak, bahasa kita orang Siai ni iaitu metak. Orang panggil apa? Orang panggil kepala ataupun kepala askar. Kepala askar tentera. Jadi dia ketua kepada tentera. Sebab itulah kisah lek belakang ni nanti dia senang-senang masukkan Yusuf ke dalam gok selalu. Tak kena bawa masuk hakim. Masuk apa orang panggil? Bicara dalam guai, mahkamah, tak kena cara situ. Kata-kata Yusuf ni salah, kena guai lah sebenarnya. Kena bicara lah. Tapi dah, pasal dia ada kuasa besar, dia masukkan selalu Yusuf dalam gok, dalam penjara nanti. Jadi bila mana kata telah dah masuklah dalam hati Zulaikha ni cinta mabuk gila kepada Yusuf. Perempuan-perempuan kata baik mana sampai tara tunya. Sesungguhnya kami memandangnya Zulaikha berada dalam kesesatan yang nyata. Nyatalah orang panggil sesat, tak molek lah. Sebab Zulaikha menyalahi daripada adat dia isteri kepada orang besar, patutnya dia ni kasih kepada isteri dia, tapi ni tak. Jadi sesat benar. Nak buat perkara pun tak molek, nak buat perkara zina. Orang panggil buat perkara yang karut marut terhadap suami dia tadi. Walamma sami'at bi makrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kullu wahidin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar inna hadza illa malakun karim. Maka apabila Zulaikha ni tahu kata orang Tina dalam Mesir ni fitnah kepada dia, kata kepada dia, caci kepada dia, dia orang besar, isteri kepada orang besar, dia tak boleh duk dia lah, kena jagalah maruah diri dia juga. Maka dia telah padah, orang panggil padah madah. Semua isteri-isteri orang-orang besar dalam Mesir mari rumah, mari rumah, jamu makan. Bila masuk semua orang-orang perempuan dalam rumah dia, dalam istana dia, maka dia telah kecek berbual dan dia telah bagi. Riwayat dalam tafsir kata bagi buah 5, bukan buah tofah.
Setengah orang kata buah topah. Tapi banyaknya dalam tafsir-tafsir buah lima. Bila buah lima ni dia orang-orang kampung dia akan koyak betul. Tapi orang-orang besar ni dia kena pisah, dia soyak dengan pisah. Dia soyak dengan pisah. Ada setengah riwayat juga kata dengan topah selalu buah topah, buah apple. Jadi bila kata pada, lepas tu dia bagi pisah, bagi buah apple ataupun buah limau. Turaj, buah lima. Bila kata bagi buah lima kepada setiap perempuan tu tadi, maka si Zulaikha pun suruh Yusuf keluar. Maka dia katalah Zulaikha, ukhruj alaihinna, maka keluarlah mu di depan mereka ini perempuan-perempuan. Maka tatkala mereka melihat bila Yusuf ni tadi tundukkan pandangnya, Yusuf warak. Dia nabi lagi, rasul lagi, pastilah dia dapat jagaan daripada Allah Taala. Jalan depan perempuan-perempuan yang jangok, maka dia jalan dengan tunduk pandangan jalan. Dengan pakaian dia yang tak seberapa moleknya, sebab dia orang panggil hamba, lagi anak angkat lagi. Walaupun dia hamba tapi dia radak tinggi sebab dia anak angkat lagi. Kedudukan dia tinggi lagi. Maka dia jalan ni tadi, maka tatkala mereka perempuan tu melihat Yusuf, tercenganglah melihat kecantikan parasnya Yusuf. Terlopong, kaku. Orang panggil kaku ni tadi, kalaulah Nabi Daud alaihissalam, dia sedap dengan suara. Bila sedap suara dia, burung ni tadi, kalaulah burung tengah terbang, jatuh, tak boleh nak leparkan sayap dia tu, nak gibah sayap tak boleh dah. Dengar Nabi Daud baca, dia terberhenti. Kalau yang duduk di bawah, kalau tengah duduk di bawah, dia dengar Nabi Daud tu dia membaca Zabur, maka dia tak jong untuk serok nafas. Sebab serok nafas ni dia dengar suara. Macam burung ni dia ada bulu-bulu di hidung dia tu, sampai dia musik suara tu sampai dengarlah telinga dia. Kita pun kalau nyawa derah ni musik juga telinga kita, tapi nak sampai dengar tawajuh dia, nafas, berhenti bernafas burung tu. Bila masa panjangnya Daud baca Zabur, sampai dia tak khabar, mati. Tak serok nyawa, mati. Tu orang kata burung-burung sampai boleh mati bila dengar suara Nabi Daud. Itu suara Nabi Daud. Nabi kita suara lebih sedap lagi. Nabi Yusuf rupa paras yang cantik, tapi Nabi kita cantik lagi. Abu Hurairah dulu Jadi bila mana kata mereka nampakkan kecantikan muka para Yusuf, maka mereka dengan tidak sedar telah melukakan tangan mereka. Potong-potong luka tangan. Bukan hanya kata sekali gitu dak, dia banyak kali. Dia boleh kata jari ni tadi, nak boleh kata hancur dah jari. Tak khabar. Tak khabar dengan melihat kecantikan Yusuf. Qalat fazalikunna allazi tamtunani bihi walaqad ra'aituhu an nafsi fastaqsama wala in lam taf'al ma amra'uhu fayusjananna wala nakunna minas saghirin. Zulaikha pun dia kata, inilah orangnya yang kamu nampak akan, maknanya sungguh-sungguh inilah orang hak mu duk kata aku duk gila tu. Mu ni puak mu ni nampak hari ni, ketika ni je sampai duk gurik cicir tangan jari ni sampai hancur munduk gigih, hiris tangan. Tapi aku ni 20 tahun lebih duk sekali dengan aku, bahal lagu mana? Pakat mikirlah. Sebenarnya aku telah mengajaknya, berkendakkan dirinya. Aku duk ajak Yusuf ni, tapi Yusuf ia menolak, ia tak sah dan berpaling kepada kesucian diri Yusuf ni. Dia tak sah jaga diri dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Yusuf tak sah buat perzinaan dengan Zulaikha. Dan demi sesungguhnya kalau ia tak mahu melakukan apa yang aku suruh, ni ayat ni nunjukkan kata apa? Selepas dia ni dengan Aziz tadi,
Zulaikha dengan Aziz dengan Yusuf. Bila kata Yusuf ni tadi difitnah melakukan perkara jahat dengan Zulaikha, Zulaikha kata lagu tu, maka ni Aziz kata jangan cuk cerita dengan dia. Aziz ada buat apa? Aziz tak ada buat apa. Ada kata ikatlah Yusuf ni, godek kau dah. Aziz tak ada kata apa. Aziz sekadar dia kata supaya Yusuf munduk cerita ni, munduk senyap-senyap dan cerita orang lain. Lepas tu Zulaikha mutaubatlah, minta ampunlah kepada Allah. Lepas tu sudah gitu lah. Lepas tu bermakna kata lepas pada tu Zulaikha dok karung lagi. Dok karung Yusuf. Ajak Yusuf nak melakukan zina lagi. Pasal tak boleh dok dah. Cinta mabuk hati dia kepada Yusuf ni tak boleh dok dah. Supaya orang berkasih werun orang panggil, kalau dah berkasih dah tak boleh apa dah. Mak bapak lari tak boleh dengar. Mak bapak lari tak boleh dengar dah. Kalau kita sendiri pun kalau kasih pada bini kita, orang kata jangan belilah benda tu, tak boleh beli. Bila bini kita suruh beli. Lepas tu dia belakang sesat. Jadi bila katanya ajak kepada Yusuf tak sah. Kalau Yusuf tak sah, kerana Yusuf ni orang yang terpelihara dengan kesucian diri dia, dan demi sesungguhnya kalau dia tak mahu melakukan apa yang aku suruh, iaitu nak bersetubuh dengan dia, tentulah ia akan dipenjara. Siapa yang nak penjara ni? Zulaikha yang nak penjarakan Yusuf, bukan Aziz, bukan orang-orang lain, tapi Zulaikha. Dia plan dalam otak dia, iaitu nak penjarakan Yusuf. Kenapa boleh lagu ni? Kenapa boleh jadi sungguh Yusuf ni akan masuk penjara? Lepas tu ulama-ulama kata sebabnya Zulaikha ni dia jadi queen control. Apa queen control? Dia boleh arahkan tok laki dia. Dia berkuasa kepada tok laki dia. Pasal apa? Riwayat yang ceritanya, iaitu sebabnya Aziz ni dia bini banyak ni dia kena jaga. Hati bini ni pun kena jaga, bini ni pun kena jaga hati dia tu dah. Nak bisnes tu tadi turut kata gitulah. Ni bila kata Zulaikha ni tadi plan dalam otak dia tu nak penjarakan Yusuf, akhirnya Yusuf ni akan dipenjara dan akan menjadi dari orang-orang yang hina. Kena masuk penjara orang hina lah. Orang hina lah. Tapi adakah sebenarnya orang masuk gok ni hina? Sebab itu kalau kita fikir dari segi masyarakat sekarang ni, kalau cerita tentang Yusuf ni lah pengajarannya, adakah Yusuf ni bersalah? Adakah Yusuf ni bersalah? Dia kena masuk gok dia, suruh belakang ni cerita ni. Tapi sebenarnya kita tengok dalam ni, Allah Ta'ala bagi tahu Yusuf tak salah, tapi iaitu Zulaikha perintah kepada suami dia untuk masukkan dia dalam gok. Bermakna kata orang dalam gok ni bukan semua salah. Janganlah kita pandang bahawa kata orang yang keluar daripada penjara ni, orang keluar daripada gok ni, jahat. Tak boleh kata gitu. Kadang-kadang dia difitnah, dia kena gapo-gapo sebalik daripada perbuatan dia kena penjara, kena masuk gok. Ada lagu tu ni, Tuhan buatlah cerita ni. Yusuf tak bersalah, tapi kerana Zulaikha ni tadi plan dia nak masukkan Yusuf dalam gok, akhirnya masuk dalam gok. Lepas tu adakah hina? Pandangan orang bahawa kata orang bila masuk gok ni, masuk penjara ni, hina lah. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf dia kata, bila kata Zulaikha ni tadi dia plan, lepas tu dia kecek ni tadi depan orang-orang tina yang lain. Aku nak ajak Yusuf ni tadi buat karuk, buat benda tak molek. Lepas tu pakak ramai-ramai ni setuju. Sebab apa? Zulaikha patut pun lah Zulaikha ni gila pada Yusuf. Yusuf ni jangak sungguh. Lah gila. Orang tina-tina ramai-ramai, bini-bini orang-orang besar dalam Mesir ni pun lah gila, tak ada apa lah. Maka Yusuf ni bila dengar kata Zulaikha kata kalau dia tak jauh akan masukkan dalam penjara, maka Yusuf pun merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusuf kata,
wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjaga daripada apa yang perempuan ni yang ajak aku kepadanya, iaitu melakukan zina. Nak buat perkara aku jong lah. Ya Allah, kalau nak masuk dalam penjara, masuklah dalam penjara, tak apa. Di sinilah makbul doa daripada Nabi Yusuf ni orang panggil. Nabi Yusuf doa, jom untuk masuk penjara. Kalau Nabi Yusuf kata, ya Allah, lepaskanlah aku daripada fitnah ni. Dia bebas. Dia bebas, tak jadi masuk dalam penjara. Bila tak masuk dalam penjara, cerita tak jadilah. Kata Yusuf ni akhirnya boleh jadi raja. Dia boleh tadbir mimpi orang dalam gok tu, 2 orang tu, budak raja tu. Sampai dia dapat mimpi tadbir mimpi budak ni tadi akan bagi tahu kepada raja, dengan raja sebab raja mimpi juga. Lembu gemuk makan lembu kuruh. Pada gandum dan gandum kering kena makan, gandum hijau kena makan dengan gandum kering. Kau mana ngigal aku tu? Raja bagi tahu kepada budak ni kata, aku nak royak kepada Yusuf. Akhir Yusuf keluar dengan sebab ngigal ataupun mimpi daripada raja suruh Yusuf tadbir sampai Yusuf jadi raja. Kalaulah Yusuf minta kata lepas saja. Bila lepas saja, Zulaikha tak leda juga. Yusuf duk mana dia pergi cari. Dia karung lagi. Tapi hikmah daripada doa Nabi Yusuf untuk dapat masuk penjara ni tadi, maka dengan penjara ni lah dapat kemuliaan, bukan kehinaan. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripada aku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka ini. Mu tak hilik aku daripada puak ni tadi, puak tina ni tadi, bukan Zulaikha seorang, orang tina lain pun duk karung dia juga. Maka dia kata, aku menjadi daripada orang-orang yang mengamal, jadi orang yang jahil, lupa dengan ilmu pengetahuan bahawa kata buat perzinaan ni tadi dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itu dikata di hari ni orang panggil iktibar daripada kisah ni tadi. Orang jahil ni tadi, dia tahu kata benda ni tak molek, tapi dia buat juga. Bila kata gitu tu orang panggil jahil dengan hukum hakam daripada Allah. Supaya kita di hari ni banyak daripada masyarakat kita tahu kata mari balasa, semayang berjemaah, mari masjid, mengaji dan sebagainya, tapi tak mari. Tu orang panggil jahil. Dia tinggalkan apa yang pengetahuan dia ada, tapi dia tipu dalam diri dia sendiri sampai martabat dia duduk dalam keadaan jahil. Kemudian kata, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiun alim. Maka Tuhannya mengkabulkan doa Yusuf, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya Yusuf ni tadi, daripada tipu daya Zulaikha dan perempuan-perempuan bangsawan tu tadi. Sesungguhnya Allah jualah yang amat mendengar apa yang Yusuf doa, lagi amat mengetahui apa yang nak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada Yusuf tu tadi. Kemudian katanya kita panjang cerita ni tak habis lagi, barulah sampai kepada ayat yang ke-34. Ada banyak lagi ayat, insya-Allah kita hubung minggu depan.